Okey, selamat pagi kepada semua murid yang hadir ke PTPR Matematik kali ke-44 dalam Google Meet. Okey, jadi hari ini kita akan sambung apa yang kita telah uh, sampai minggu lepas, hari Rabu. Okey, jadi sebenarnya hari ini kita boleh habiskan keseluruhan bagi topik ini. Tetapi cikgu akan assign dia kepada 2 kali. Jadi hari ini kita akan siapkan separuh. Lepas tu hari Jumaat kita akan habiskan semua. Okay? Supaya kamu boleh lebih memahami. Okay? Jadi dengan 3 melengahkan masa kita akan tengok. Okay. Tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Jadi di sini kamu boleh nampaklah. Zong sini dia adalah lebih kepada zong aplikasi matematik. Misal katanya, seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengukur adalah 6 meter. Kaki tangga dari dinding bangunan ialah 4.5 meter. Berapa panjang bagi tangga itu? Jadi kita menggunakan teorem Pythagoras untuk mendapatkan panjang bagi tangga itu. Jadi ini adalah satu jenis cara kita memahami masalah, merancang strategi dan melaksanakan strategi dan membuat refleksi. Jadi yang depan 2 ini adalah dalam minda kita. Yang belakang ini adalah dalam kertas jawapan kita. Macam mana kita menyelesaikan, mendapatkan panjang bagi tangga. Jadi ini hanya satu sepintas saja. Kenapa? Kerana ini pada hari Jumaat nanti kita akan lihat kepada soalan-soalan yang sebegini. Macam mana kita menyelesaikan soalan. Okay? Jadi ini adalah satu contoh lah. Okay, dalam contoh 5, dalam raja di sebelah, PBRQ dan RUTS ialah segi 4 sama. Okay, hitung perimeter seluruh raja itu. Okay, jadi kita daripada di sini kita tahu setiap sisi di sini. Satu sisi saja yang kita tahu iaitu BU. Tapi BU ini kalau kita lihat dia adalah satu segitiga bersudut tegak. Jadi daripada segitiga bersudut tegak ini kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Seperti apa yang cikgu telah beritahu minggu lepas, teorem Pythagoras segitiga bersudut tegak. Apabila segitiga bersudut tegak ada berkaitan dengan teorem Pythagoras. Jadi ini adalah 2 benda yang kita boleh asingkan tapi dia memang adalah bersama. Kita tidak dapat asingkan mereka daripada perkaitannya menyelesaikan soalan dalam matematik. Jadi daripada sini kita cari panjangnya menggunakan teorem Pythagoras. Lepas tu kita dapat selesaikan perimeter bagi seluruh raja. Ini adalah dalam contoh 5. Jadi seterusnya kita lihat kepada akas. Akas teorem Pythagoras. Jadi apa itu akas teorem Pythagoras? Bagaimanakah anda menentukan suatu segitiga iaitu adalah segitiga bersudut tegak? Jadi daripada kalau soalan dia tidak beritahu, kamu kena membuktikan, kamu kena tahu cara menggunakan akas teorem Pythagoras. Apa itu akas teorem Pythagoras? Jadi daripada hasil penerokan aktiviti di atas tadi, kita dapati bahawa jika C kuasa 2 kurang daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan ialah sudut tirus. Kalau C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, sudut C adalah sudut cakar. Tapi apabila C ini kuasa 2 dia adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, jadi C ini adalah
bersudut tegak. Jadi di sini akar teorem Pythagoras telah menyatakan bahawa C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi teori yang paling senangnya adalah sisi yang paling panjang, kuasa 2 dia adalah hasil tambah kuasa 2 sisi 2 yang lain. Jadi itu adalah teori dalam Pythagoras, akar teorem Pythagoras yang kamu mesti ingat. Jangan risau, nanti cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan. Okay, jadi kita lihat contoh 6. Okay, tentukan sama ada setiap segitiga berikut merupakan adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Okay, jadi di sini kamu dalam gambar raja kamu tak nampak tu. Jadi cara yang paling senang adalah kamu ambil sisi yang paling panjang. Kita kuasa 2. Lepas tu kita kuasa 2 sisi yang lain tambahkan dia. Tengok dia sama tak? Kalau dia adalah sama, jadi kita boleh katakan bahawa ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi itu adalah cara kita untuk mengatakan bahawa sama ada dia adalah segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okay, jadi di sini kita boleh nampak sisi terpanjang. Untuk soalan B ini, kita boleh nampak sisi terpanjang adalah 20 cm. Jadi kita kuasa 2 dia. Lepas tu 2 sisi yang lain kita kuasa 2 dan tambah. Kita tepati bahawa dia tidak sama. Kalau dia tidak sama, bermaksudnya STU ini, segitiga STU ini, dia bukan segitiga bersudut tegak. Jadi ini adalah cara yang paling mudah kita untuk mengenal pasti sesuatu segitiga adalah bersudut tegak ataupun tidak. Okay, jadi hari ini kita sampai sini sahaja dan jika nak kamu terus lihat ke dalam buku kerja anda. Okay, muka surat 76. Jadi dalam hari ini kita hanya akan bincang 5 soalan. Soalan 1, 2, 3, 4 dengan 5 sahaja. Okay, kita hanya bincang 5 soalan ini saja. Tinggal lagi 6, 8, kita akan bincang hari Jumaat lagi. Supaya kamu boleh sambil ingat semula dan belajar semula pada hari Jumaat yang akan datang. Okay, jadi di sini, tentukan sama ada sisi berikut membentukkan segitiga bersudut tegak. Okay, jadi cikgu ambil gambar. Okay. Jadi, seperti apa yang tadi kita telah belajar, kalau satu segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak, panjang sisi yang paling panjang itu kuasa 2 dia adalah sama dengan hasil tambah sisi yang lain kuasa 2. Jadi di sini kita boleh nampak, di sini kita boleh nampak dalam sisi ini 20 cm itu adalah yang paling panjang. Okay? Dia adalah yang paling panjang. Jadi caranya macam mana? Okay, jadi sisi terpanjang sama dengan 20 cm. Jadi 20 cm ini saya kuasa 2, dia sama dengan 400. Lepas tu, kita kuasa 2 bagi 2 sisi yang lain. Hasil tambah dia. Jadi 12 kuasa 2, 144. Tambah dengan 16 kuasa 2 adalah 256. Hasil tambahnya adalah 400. Jadi oleh kerana dua-dua ini adalah sama, jadi saya boleh katakan bahawa sisi tersebut membentuk segitiga
tegak. Okey, jadi ini adalah cara dia. Okey? Okay, jadi cikgu terus sambung saja lah. Oh. Cikgu terus sambung saja untuk soalan ini. Jadi di sini sama juga. Sisi terpanjang adalah 41 cm. Jadi 41 cm ini saya kuasa 2 dia. Jadi macam mana tapak dia? Cikgu keluarkan kalkulator. Okay. 41 kuasa 2, dia macam 41 darab dengan 41. Jadi sama dengan 1681. Okay. Okay, jadi yang dua lagi 25 kuasa 2 tambah dengan 40 kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2, 25 darab dengan 25. Jadi dia sama dengan 625. Tambah dengan 40 kuasa 2, 40 darab dengan 40 sama dengan 1600. Dan hasil tambah ini adalah sama dengan 2225. Jadi kita boleh nampak dia tak sama. Okay, dia tak sama ini, jadi kesimpulannya adalah sisi tersebut tidak membentuk apa tulisan itu hari ini? Membentuk segi gak bersudut tegak. Okay. Sisi-sisi tersebut tidak membentuk segitiga bersudut tegak. Okay. Kalau ada masalah, suarakan saja. Okay, kalau sudah, sila tekan angkat tangan supaya cikgu tahu kamu semua sudah, baru cikgu akan continue kepada yang seterusnya. Kalau sudah, sila tekan angkat tangan saja. Cikgu tahu kamu sudah. Supaya cikgu tahu kamu sudah. Sudah? Oke, terima kasih Ryan. Oke, thank you Abigail.
Okey, thank you, Nafa. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi kita lihat kepada soalan 3 sampai soalan 5. Dengan menggunakan akas teorem Pythagoras, nyatakan sama ada setiap berikut merupakan segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okey, jadi sama. Jadi cikgu ambil gambar. Cikgu rasanya untuk soalan ini cikgu buat satu-satu lah supaya cikgu ada luang yang besar untuk tulis. Namun pun lebih jelas. Okey, soalan 3. Okey. Jadi, untuk menunjukkan bahawa dia adalah satu segitiga bersudut tegak, paling pentingnya adalah apa tadi? Adalah kita kena tahu sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang dekat sini adalah 5 milimeter. Jadi, 5 ini saya sama dengan 25. Jadi, dua sisi yang lain saya kena kuatkan hasil tambah. Saya kena cari hasil tambah kuasa 2 mereka. Kenapa? Apa hasil? Adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Jadi sama dengan 25. Jadi dekat sini kita boleh nampak di sini dia adalah sama. Jadi cikgu boleh katakan apa? Cikgu boleh katakan bahawa maka segitiga bagi A, B, C adalah segitiga bersudut tegak. Adalah segitiga bersudut tegak. Kalau sudah, beritahu cikgu . Sudah? Kalau sudah boleh angkat tangan juga, boleh. Senang saja tekan angkat tangan saja. Nafal sudah. Thank you. Abigail pun sudah. Thank you. Ryan sudah? Kalau sudah boleh angkat tangan. Ryan? Thank you.
Okey, jadi cikgu sambung ah. Okey, kita lihat soalan 4. Okey, jadi di sini kita lihat. Okey, sama juga kita cari sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang dekat sini kita boleh nampak adalah 40 sentimeter. Okey, jadi 40 sentimeter ini saya kuasa 2, dia sama dengan 1600. Tadi kita pernah cari kan. Lepas tu hasil tambah bagi kuasa 2 sisi yang lain. Okey, cikgu keluarkan kalkulator. Okey, jadi 24 kuasa 224 sama dengan 576 tambah 32 kuasa 2, 32 darab 32, 1224. So, tambah dengan 576 tambah dengan 1600. Jadi, duanya adalah sama kan? Jadi, maka segitiga apa? KLM. KLM. Okay, suka hati kamu nak tulis macam mana, kamu nak tulis LKM pun boleh, MLK pun boleh. Okay, kenapa? Kerana asal kamu ikut urutan dia. Sama ada ikut arah jam ataupun lawang arah jam bagi segi itu. Okay, segitiga KLM adalah segitiga bersudut tegak. Okay, itu saja. Okay, kalau sudah boleh angkat tangan. Okay, thank you Nafa. Thank you Abigail. Okay, kita tunggu Ryan lagi ya. Okay, thank you Ryan. Okay, jadi kita lihat kepada soalan yang terakhir kita bincang untuk hari ini.
Soalan 5. Okay. Jadi sama juga untuk soalan ini kita nak tentukan sama dia adalah segitiga bersudut dekat. Mula-mula saya kena tahu sisi terpanjang. Okay. Sisi terpanjang dekat sini adalah 23 cm. Jadi 23 cm ini saya kuasa 2 di dengan panduan kalkulator. Okay, 23 kuasa 2 adalah 23 darab 23, 529. Lepas tu hasil tambah kuasa 2 sisi yang lain. Okay, 8 kuasa 2, 64. 15 kuasa 2, 225. Cikgu sudah dapat hafal ini daripada dulu. Dulu cikgu belajar dekat sekolah menengah. Okay. Lepas tu hasil tambahnya adalah 289. Jadi kita boleh nampak ini tidak sama. Jadi di sini cikgu boleh kata maka segitiga PQR bukan segitiga bersudut dekat. Jadi segitiga PQR bukan segitiga bersudut tegak. Okay. Kalau sudah, sila angkat tangan. Okay, thank you Abigail. Thank you Nafal. Thank you Ryan. Semua anda cepat. Okay, jadi inilah adalah cara macam mana kita menggunakan ilmu dalam teorem Pythagoras untuk menentukan sama ada segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okay, nama ini adalah dengan menggunakan cara akas teori Pythagoras. Jadi hari ini kita hanya akan sampai sini sahaja. Jadi kamu hanya perlu siapkan soalan 1 hingga soalan 5. Ambil gambar dan send kepada cikgu sebagai bukti kamu telah siapkan. Okay, jadi untuk hari Jumaat kita akan sambung soalan 6 sampai soalan 8 dengan muka surat 77 lagi. Jadi harap daripada hari ini sampai Jumaat kamu boleh baca-baca lagi, tengok-tengok balik lagi tentang teorem Pythagoras. Kenapa? Kerana ini adalah satu bab yang baru untuk kamu. Jadi kamu perlu masa untuk memahamikan dia lagi. Okay? Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Ada masalah? Okay? Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja. Dan kita jumpa lagi hari Jumaat. Okay? Bye-bye. Okay, thank you Abigail.